Batik canting atau lukis. Batik canting atau batik lukis mempunyai nilai komersial yang tinggi. Batik lukis ini diminati oleh pengguna dan penggemar fashion kerana pemilihan dan penggunaan warna, jenis kain serta motif yang kreatif. Kombinasi tradisional dan kontemporari mempengaruhi perkembangan batik canting. Kaedah penghasilan batik ini adalah dengan menggunakan canting yang diisi dengan lilin cair untuk melakar corak atau motif di atas kain. Kemudian, lakaran ini akan diwarnakan mengikut kreativiti pembatik. Bahan seperti dama atau rosin perlu dimasukkan ke dalam campuran lilin untuk mengelakkan lilin daripada patah dan memudahkan proses mencanting. Minyak masak juga perlu ditambah ke dalam campuran lilin dan dama. Sukatannya adalah 500 gram lilin ditambah dengan 3 sudu minyak masak. Batik ini banyak digunakan untuk menghasilkan produk seperti selendang, skarf, tali leher dan sebagainya. Selain digunakan untuk menghasilkan pakaian, batik canting juga digunakan sebagai hiasan kelengkapan rumah serta pelengkap hiasan dalaman yang cantik dan menarik. Alat dan bahan. Canting, span, berus, periuk, dapur, pewarna rimazol, dama rosin, soda ash dan lilin parafin. Pemidang, kain kapas, kain sutera, sodium silikat. Tahukah anda canting bersaiz S sesuai digunakan pada kain sutera? Jakwat. Canting bersaiz S juga digunakan pada motif yang halus. Canting bersaiz M digunakan pada kain kapas dan motif yang besar atau kasar. Proses penghasilan. Kain dipasang pada pemidang dan direnggangkan. Lakarkan motif di atas kain dengan menggunakan pensel 4B sehingga 6B. 2. Panaskan campuran lilin dan dama. Sediakan canting mengikut saiz yang diperlukan. 3. Mulakan proses mencanting mengikut lakaran pada kain. Pastikan garisan dicantum dengan kemas. 4. Setelah selesai mencanting, warnakan corak mengikut warna pilihan. Proses mewarna perlu dilakukan segera untuk mengelakkan warna tidak sekata. Biarkan hingga kering. Sudut diskusi. Mengapakah kain tidak boleh dijemur di bawah matahari selepas proses mewarna? Sekiranya menghasilkan batik tindanan warna, ulang semula proses mencanting dan mewarna. 5. Kain akan direndam di dalam larutan sodium silikat untuk mematikan warna. Selepas 5 jam. 6. Kemudian cuci kain dengan air bersih untuk menghilangkan kesan sodium silikat dan lebihan warna. 7. Rebuskan kain dengan air panas yang telah dicampur soda ash. Kain direbus untuk menanggalkan lilin pada kain. Basuh dan bilas kain. 8. Keringkan kain di tempat yang teduh.
Hasil akhir, batik canting. Batik blok. Batik blok dikenali juga sebagai batik cap atau batik terap. Batik blok dihasilkan menggunakan blok atau sarang. Pada awalnya, blok yang digunakan diperbuat daripada kayu dan hanya menggunakan warna hitam dengan latar belakang kain berwarna putih. Kemudian, penggunaan blok kayu bertukar kepada blok besi. Kini, blok dihasilkan daripada campuran bahan tembaga, timah dan zinc. Corak dan motif yang dihasilkan lebih kemas, halus serta lebih tinggi nilai seninya. Proses ini memerlukan sekurang-kurangnya 3 warna dengan 3 buah blok yang berbeza. Berwarna yang digunakan seperti Remazo dan Neptol. Batik blok melibatkan penggunaan meja terap. Meja terap diperbuat daripada kayu atau logam yang diisi span dan dialas dengan plastik. Kepingan span berfungsi untuk menyerap dan menakung air. Span perlu sentiasa basah dalam proses penyejukan atau pembekuan lilin semasa capan dilakukan. Hasil batik blok ini digunakan untuk membuat pakaian, perhiasan dan kelengkapan rumah. Alat dan bahan. Blok atau sarang, lilin parafin, dama atau rosin, brus, span, nebeng, kuali lepeh, dapur, kain kapas, kain sutera berwarna remazol, meja terap, soda ash, sodium silikat. Proses penghasilan. 1. Kain dibentang di atas permukaan meja terap. Permukaan kain perlu diratakan. Meja terap perlu sentiasa sejuk agar lilin mengering selepas proses mengecap. Meja terap boleh dilapisi dengan kain guni dan span basah atau kulit batang pisang. 2. Pastikan campuran lilin dipanaskan hingga cair. 3. Pembukaan blok sarang dicelup ke dalam lilin panas kemudian dicap ke atas permukaan kain. Tips seni. Murid digalakkan menggunakan sarung tangan untuk tujuan keselamatan. 4. Pasangkan kain pada pemidang. Kain perlu dibentang dengan tegang semasa menyapu warna. Tahukah anda, semasa proses mewarna, kipas akan ditutup untuk mengelakkan berlaku pengeringan yang tidak sekata. 5. Sapukan warna pada kain dengan menggunakan span atau brus hingga selesai. Proses mewarna juga boleh dilakukan secara celupan. 6. Setelah selesai menyapu, warna kain dibiarkan kering pada suhu bilik. 7. Selepas itu, celup kain ke dalam sodium silikat untuk mematikan warna. Selepas 5 jam, basuh dan bilas kain. 8. Rebus kain dengan campuran soda ash untuk menanggalkan lilin pada kain. Basuh dan bilas kain. Jemur hingga kering. Kain dikeringkan pada suhu bilik atau di tempat yang teduh. Hasil akhir, batik blok.
Batik skrin. Batik skrin berbeza dengan batik yang lain kerana tidak menggunakan lilin panas. Batik ini menggunakan lilin sejuk dan skrin saring sutera untuk memindahkan motif pada kain. Motif atau corak yang disediakan dipindahkan daripada kertas ke skrin saring sutera secara pendedahan imej pada cahaya. Proses pemindahan motif ke atas kain menggunakan teknik terapan lilin sejuk. Lilin tersebut akan diratakan di atas skrin saring sutera yang direnggangkan di atas pemidang. Penggunaan teknik cetakan saring sutera ini dapat menghasilkan imej yang sekata berulang kali. Batik skrin ini sangat digemari oleh pengusaha batik kerana proses penghasilannya yang mudah, menarik dan menjimatkan masa. Alat dan bahan. Sekuji, skrin, saring sutera, berus, sepan. Foto emulsi, table glue, kain sutera satin, kain kapas. Emulsion coater, pewarna rimazol, span besar atau light bulb, lilin sejuk atau cool wax, sodium silikat, soda ash. Proses penghasilan. 1. Motif dihasilkan dalam bentuk digital iaitu format A1 dan dicetak pada kertas. 2. Sediakan pemidang skrin. Sapu emulsi foto pada pemidang dan biarkan hingga kering. Proses ini dilakukan di dalam bilik gelap kerana emulsi foto sensitif terhadap cahaya. 3. Kertas bercetak motif dibentangkan di atas light bulb dan disapu dengan minyak tanah untuk mendapatkan kesan lut sinar. Minyak tanah digunakan kerana sifatnya yang cepat kering. 4. Pemidang skrin saring sutera yang berimulsi foto akan diletakkan di atas kertas berminyak. Pemidang dan kertas perlu dimampatkan. Papan lapis yang berlapis dengan kepingan span bertindak sebagai penghalang cahaya akan dilakukan di atas pemidang skrin saring sutera. Papan lapis, span, light bulb, pemidang skrin, kertas bercetak. Proses pendedahan dilakukan selama 5 minit hingga 5 minit 30 saat. 5. Selesai proses pendedahan imej, skrin saring sutera akan dicuci untuk menanggalkan emulsi foto mengikut corak motif. Cucian dilakukan menggunakan air dan span. 6. Gam disapukan di atas meja untuk melekatkan kain. Kain dilekatkan supaya rata dan regang. 7. Kemudian, skrin saring sutera akan diletakkan di atas kain yang telah diratakan. Lilin sejuk akan dituang ke atas skrin. 8. Ratakan lilin sejuk dengan menggunakan sekuji. Kesan lilin akan terlekat pada kain. Biarkan lilin kering. 9. Pasangkan kain pada pemidang. Kain perlu dibentang dengan tegang semasa proses mewarna. 10. Proses mewarna dilakukan
hingga selesai. Biarkan hingga kering. 11. Seterusnya, lakukan proses mematikan warna menggunakan sodium silikat. Selepas 5 jam. 12. Cuci kain untuk menanggalkan sisa sodium silikat. 13. Rebuskan kain dengan air panas yang telah dicampur soda ash. Kain direbus untuk menanggalkan lilin pada kain. Basuh dan bilas kain. 14. Kain akan dijemur di tempat teduh. Hasil akhir batik skrip. Contoh-contoh produk seni batik. Kini batik tidak hanya digunakan sebagai kain sarung. Penghasilan batik yang bercorak kontemporari dengan olahan motif semakin mendapat tempat di hati pengguna. Batik kini digunakan sebagai hiasan untuk mencantikkan sesuatu ruang. Batik juga digunakan untuk pelbagai barangan domestik, fashion, pakaian dan aksesori diri. Contohnya, alas meja, sarung kusyen, beg, kasut, pakaian, cadar, selimut dan sarung bantal. Hendak ku pegang, hatiku sayang, takutkan jatuh kalau tersentuh. Aku bimbang, tinggal terlena. Cikgu akhiri dengan serangkap pantun. Kain batik berwarna kelabu, corak fauna jadi pilihan. Belajar dari Isnin ke Rabu, Khamis Sabtu teruskan bertahan. Sungguh aku terpesona oleh keindahan malam ini. Bulan dan bintang bersinar cemerlang, kagum siapa melihat.